A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali yang dihormati YDP Bekesam Ustaz Ahmad Farhan bin Ahmad Azhar. Seterusnya Raisah Ustazah Siti Syaza Nazwa binti Muhammad Hanafiah, barisan pimpinan saf kepimpinan JKT Bekesam sesi 2020-2021, dan juga para hadirin dan juga pendengar lah untuk pagi ni. Alhamdulillah hari ni sama-sama kita dapat bertemu lagi pagi ni untuk sama-sama kita sambunglah ulang kaji kita berkaitan sirah yang dikarang, sirah buku fiqh Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Sebelum inilah mulakan untuk pemandangan kitab sirah ni kan, sambungan kalau minggu lepas kita bentang berkaitan dengan perabatan, insyaAllah hari ni kita akan sambung 2 tajuk lah. Kalau sempat kita masih 3. Okey, sebelum tu kita kita buka kita punya tafakur pagi ni. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada semualah, sebab kita dengar ramai yang kematian disebabkan COVID dan sebagainya, terutama sekali di Malaysia lah, tempat bumi kelahiran kita kan. Semoga sama-sama Allah angkat wabak ni kan, cepat-cepat mengangkat wabak ni. Al-Fatihah. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita dengar, kalau setiap hari yang kita tengok dekat KKM kan, banyak berita berkait dengan kematian. Lebih sehari tu boleh jadi 100 lebih kematian dari kalangan orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, memberi kesan juga kepada diri kita. Sebenarnya berita-berita kematian ni adalah satu peringatan lah untuk diri kita kan. Sebab kematian ni dia boleh Allah boleh jemput bila-bila kan. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup tu pasti akan merasai mati kan. Jadi kita tak tahu bila kematian kita. Kita tak tahu bila Allah nak tarik nyawa kita. Kita tak tahu bila Allah nak tarik nyawa orang-orang yang kita sayang. Jadi kepada manusia ataupun hamba-hamba Allah ni, kena sentiasa mempersiapkan diri dengan amalan-amalan soleh kan. Kan Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, semua benda ataupun harta kita tak boleh bawa bila kita dah meninggal kan, bila kita dah wafat, bila kita dah mati kan, bila Allah dah tarik nyawa kita, jasad kita dah terpisah dari roh kita dah terpisah daripada jasad kita, kecuali 3 amalan kan, iaitu doa anak-anak yang soleh, doa anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat yang kita belajar ni kan. Kalau kita manfaatkan, contoh kita sebarkan ilmu ni kepada orang lain dan kita amalkan, maka dia akan menjadi pahala untuk kita kan. Dan juga sedekah jariah, yang mana sedekah tu akan mengalir pahala-pahalanya walaupun kita dah tak ada. Itulah antara 3 hadis, antara hadis Nabi SAW, amalan-amalan yang akan sentiasa mengalir jika kita dah meninggal dunia. Jadi sama-sama kita tingkatkan kita punya amal soleh kan. Semoga berita-berita berkaitan dengan sebuah kematian ni akan mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah sikit untuk hari ni. Okey, sebelum kita masuk dalam buku, kita baca doa belajar dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim. Kami berniat belajar dan mengajar, wa tazakkur wa tazkir, mengingat dan memperingatkan, wa naf'a wal intifa'a, memberi manfaat dan mencari manfaat, wal ifadah wal istifadah, memberi faedah dan mendapatkan faedah, wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khair, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatan dengannya serta pahala daripadanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk. Tajuk ni adalah lepas tajuk peperangan Badar, peperangan Uhud. Okay, kalau minggu lepas kita bercerita ataupun kita ulang kaji berkaitan dengan perang Uhud.
Yang mana akhirnya kita tahu kemenangan Islam, kemenangan ke atas umat Islam. Cuma dia banyaklah dugaan-dugaan ataupun cabaran-cabaran sebelum sampai kemenangan kepada kemenangan perang Uhud tersebut. Okey, untuk hari ini kita akan masuk Yaumur Raji' wa Bi'ru Ma'unah, iaitu peristiwa ataupun tragedi yang berlaku ketika Yaumur Raji' dan juga tragedi yang berlaku di Telaga Ma'unah. Okey. Nanti ada slide, boleh rujuk slide juga untuk ringkasan lah, untuk lagi mudah faham. Okey. Okey, pertama boleh buka buku muka surat 200 kalau ada yang sama muka surat dengan Ana lah. Okey, yang pertama berkaitan dengan Yaumur Raji'. Okey, Yaumur Raji' ni apa dan berlaku bila? Kerana kitab ni penulis kata Yaumur Raji' ni berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Tapi kalau rujuk kepada Rahim Makhtum, dia berlaku pada tahun 4 Hijrah. Maksudnya ada persisahan tahun yang berlaku lah, sama ada tahun ke-3 Hijrah ataupun ke-4 Hijrahan. Okey, Yaumur Raji' ni berlaku pada tahun ketiga ataupun ke-4 Hijrah selepas berlakunya perang Uhud. Okey, iaitu pada bila? Pada bulan Safar. Okey, kat dalam ni tak ada tulis pada bulan Safar, cuma ni rujuk kepada buku Rahim Makhtum, salah satu buku sirah jugalah. Okey, Ar-Raji' ni apa? Ar-Raji' ni adalah satu nama kediaman ataupun nama tempat yang diduduki oleh siapa? Oleh kabilah Udal dan Qarah. Okey, qadama wafada min qabailu Udal dan Qarah. So Raji' ni adalah satu tempat yang diduduki oleh kabilah Udal dan juga Qarah. Okey. Okey, apa yang berlaku? Kabilah Udal dan Qarah ni mereka menghantar rombongan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW supaya menghantar beberapa orang sahabat untuk mengajar agama kepada mereka. Golongan kabilah Udal dan Qarah ni dia berjumpa dengan mereka ni berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebab lepas mereka mendengar berkaitan dengan Islam, Rasulullah yang suka berdakwah berkaitan dengan Islam, jadinya selepas mereka mendengar berkaitan dengan Islam, mereka berhajat untuk mendalami lagi Islam, mendalami Al-Quran, mendalami perkara-perkara berkaitan dengan hukum agama. Jadi mereka meminta kepada Rasulullah SAW menghantar beberapa orang sahabat untuk menjadi guru kepada mereka kan. Jadi Rasulullah SAW ni menunaikan hajat mereka dan menghantar beberapa orang sahabat, iaitu berapa orang sahabat yang dihantar. Okey, dalam ni tulis 6 orang sahabat yang dihantar kan. Antaranya adalah Mursid bin Abi Mursid, Khalid bin Bakir, Asim bin Sabit, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dassah dan Abdullah bin Tariq. Ada dalam kitab lain kata ada 10 dan ada dalam kitab ni kata ada 6 orang. Dan ketua untuk rombongan ni adalah Asim bin Sabit. Okey. Okey, itu adalah tujuan, itu adalah perkara pertama lah, perkara pertama yang berlaku. Kabilah Udal dan juga Qarah ni meminta Rasulullah menghantar guru ataupun sahabat untuk mengajar berkaitan dengan Islam, dan Rasulullah menerima tawaran mereka dan menghantar 6 ataupun 10 orang daripada sahabat ke tempat mereka. Okey. Jadi bila Rasulullah dah minta kepada para sahabat ni untuk ke tempat kabilah Udal dan juga Qarah ni, mereka pun bertolak daripada Madinah nak menuju ke tempat tersebut lah, nak menuju ke Raji' tersebut. Okey, dalam perjalanan ruwi Al-Bukhari bi sanadihi an Abi Hurairah qala fantalaqu hatta idza kanu baina Asfan wa Makkah zukiru lihyan min Huzail yuqalu lahum Banu Lihyan fatabi'uhum biqari' min mi'ah ramin. Okey, bila dalam perjalanan mereka ni menuju ke tempat Ar-Raji' ni, mereka sampai di satu tempat antara Asfan dan juga Mekah. Mereka sampai ke tempat tersebut. Okey. Dekat situ Bani Lihyan dan juga Huzail ni, diorang menunggu dengan 100 orang pemanah untuk membunuh para sahabat ni. Jadi diorang
para sahabat ni dia orang berhenti sekejap di antara Asfan dan juga Mekah ni untuk berhenti berehat dan juga makan, untuk berhenti rehat dan juga makan tamalan dan juga minum-minuman, untuk berhenti sekejap. Bila mereka tahu dapat berita ataupun dapat merasakan ada orang yang mengintip ataupun ada musuh yang sedang mengintip untuk membunuh mereka, jadi mereka menyorok, maksudnya mereka berlindung dekat bukit. Sebab mereka tahu ada orang yang akan mengintip dan nak cederakan mereka lah. Jadi para sahabat 6 atau 10 orang ni diorang menyorok di antara bukit, ataupun diorang berlindung di atas bukit kan. Bila diorang berlindung dekat bukit tu, 100 orang pemanah ni ataupun 100 orang tentera ni dia mengepung bukit tersebut. Sejadinya para sahabat duduk dekat kawasan kepungan lah. Mereka bersembunyi tapi telah dikepung oleh musuh. Telah dikepung oleh musuh-musuh. Jadi bila dah dikepung, tiba-tiba musuh ataupun salah seorang daripada musuh tersebut berkata, kalau mereka 10 orang ni ataupun 6 orang ni mengikut perjanjian ataupun balik semula, dia akan lepaskan mereka. Tapi Asim ni ataupun ketua rombongan Asim ni dikata, aku tak akan turun dan buat perjanjian dengan orang kafir. Okey. Amma ana fala anzala fi zimmah kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyuka. Dan Asim ni berdoa supaya Allah ni menghantar ataupun memberi khabarlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui apa cara sekalipun berkaitan dengan apa yang berlaku kepada mereka. Maksudnya mereka ni telah dikepung sebab Nabi tak dapat berita tersebut kan. Nabi tidak dapat berita tersebut. Jadi bila Asim ni dia berlawan ataupun Asim ni tak nak mendengar tak nak dengar apa yang diminta oleh musuh, jadi Asim ni dibunuh. Dibunuh dengan beberapa orang sahabat lain lagi. Asim ni dibunuh oleh beberapa orang beberapa orang sahabat lagi, dan mereka semua syahid lah, kecuali ada 3 orang yang tidak syahid. 3 orang yang tidak syahid tersebut adalah Zaid bin Abi Dasina, Zaid bin Abi Dasina, Khubayb bin Adi dan juga Abdullah bin Tariq. Jadi Asim dan juga yang lain telah dibunuh, dan 3 orang ni tidak dibunuh sebab mereka tak turun. Yang lagi selebihnya tu mereka turun sekali dengan Asim dan mereka telah dibunuh. Bila 3 orang ni tidak dibunuh, kalau dalam buku fiqh sirah ni disebut Khubayb, Zaid dan juga seorang lagi sahabat, iaitu seorang lagi lelaki. Tapi kalau dalam buku Rahim Maktum ataupun buku Rahim Maktum ditulis Abdullah bin Tariq. So ada perselisihan sama ada seorang lagi tu siapa. Jadi kalau yang sahihnya Khubayb dan juga Zaid ni yang tidak terbunuh ataupun tidak dibunuh pada ketika itu. Bila dah selesai, maksudnya beberapa orang dah syahid, tinggal lagi 3 orang. Jadi musuh ni tetap minta dia orang ni untuk turun ataupun ikut musuh tersebut kan, ikut dia orang pulang ke ni lah, balik ke tempat musuh kan. Jadi mereka tak nak turun, kecuali seorang, orang yang ketiga tu yang tidak diketahui namanya. Kalau dalam buku lain dikata Abdullah bin Tariq. Dia dikata falamma a'tahum al-ahd wal misaq nazalu ilaihim falamma istamkanu minhum hallu autaru qasihum farabituhum biha. Dia kata korang 3 orang ni turun ke bawah, kita akan buat perjanjian, maksudnya kita akan buat perdamaian lah macam tu. Tapi bila mereka nak turun, tiba-tiba mereka diberkas, maksudnya tiba-tiba mereka diikat. Lepas tu dia mengamuk lah, maksudnya seorang sahabat ni dia macam kata nak buat perjanjian, kenapa diikat, kenapa diikat macam tu kan. Jadi seorang sahabat ni dia marah dan dia mengamuk dan dia macam cuba berlawan dan akhirnya dia dibunuh juga. Adapun Zaid dan juga Khubayb, mereka akur dan juga ikut apa yang dikatakan oleh musuh. Jadi jadi tinggal 2 orang saja yang belum lagi syahid. Yang lain semua dah syahid lah dekat tempat tersebut. Jadi mereka membawa pulang Khubayb dan juga Zaid. Mereka bawa pulang ke Mekah Khubayb dan juga Zaid ni. Dan Khubayb dan Zaid ni mereka dijual di Mekah. Kita tengok macam mana cara kematian ataupun syahidnya 2 orang lagi sahabat, iaitu Khubayb dan juga Zaid. Yang pertama,
Cerita berkaitan dengan Khubayb. Okey. Cerita berkaitan dengan Khubayb. Khubayb ni telah dijual dan dibeli oleh Bani Al-Haris. Bani Haris beli Khubayb. Okey, dia kata wa in talaku bi Khubayb wa Zaid hatta ba'uhuma bi Makkah. Fashtara Khubayban Banu Al-Haris. Jadi Khubayb ini telah dibeli oleh Bani Haris. Wa kana Khubayb huwa allazi qatala Al-Haris yaum Badar. Khubayb ni adalah orang yang bertanggungjawab yang membunuh Al-Haris. Al-Haris iaitu orang dari kalangan Bani Haris dekat perang Badar. Jadi mereka membeli Khubayb ni sebenarnya untuk Khubayb ni untuk ditahan atau jadi tawanan, dan akhirnya mereka nak bunuh Khubayb ni. Okay, sebelum mereka bunuh, mereka akan tahan ataupun menahan Khubayb ni lah. Maksudnya dia orang ikat Khubayb ni. Dan mereka tidak membagi makan dekat Khubayb sebelum mereka membunuh Khubayb ni. فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتَلَهُ اسْتِعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْدِ بَنَا الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا. Okey, masa dalam tawanan ataupun masa dalam tahanan tersebut, Khubayb ni dia minta dengan seorang wanita ataupun seorang budak perempuan lah daripada Bani Al-Haris. Dia minta apa? Isti'aru Musa. Musa ni adalah pisau cukur. Diminta pisau cukur lah untuk bersihkan sesuatu lah macam tu. Jadi dia minta pisau cukur dan budak perempuan tu bagi dekat Khubayb. Okey, dia bagilah. Okey, ambil. Tapi qalat faghafalat an sibyuna li fadaraja ilaihi hatta atahu. Tiba-tiba dalam kejadian tersebut, masa di tengah bersihkan, maksudnya Khubayb tengah buat sesuatu dengan pisau cukurnya, maksudnya tengah bersihkan diri dia, tiba-tiba ada satu bayi ataupun kanak-kanak kecil. Dia tak perasan budak kecil tu datang. Maksudnya Khubayb nampak ada budak kecil. So bila nampak budak kecil, Khubayb ni macam acah-acah lah baby tu, budak kecil tu. Jadi budak kecil tu macam dia macam suka dan gembira. Dia datanglah dekat Khubayb, dan budak tu duduk atas riba Khubayb. Bila mak budak tersebut nampak, dia terkejut dan dia takut sebab Khubayb tengah pegang pisau cukur. Lepas tu ada baby dekat atas ribanya. Lepas tu dia pun dia takut sebab anak dia ada kat situ kan. Dia takut Khubayb ni, maksudnya kalau kau tak lepaskan aku, bunuh baby ni. Dia takutlah, maksudnya perempuan tu berfikiran macam tu. Lepas tu kat sini kata Khubayb kata Khubayb kata kat perempuan tu, atakhshina an aqtaluhu, kau takut aku bunuh budak ni ke? Dia tanya perempuan tersebut kan. Lepas tu Khubayb kata lagi, ma kuntu li af'al zalika insya-Allah taala, aku tak akan buat benda tu, aku tak akan buat perkara tersebut insya-Allah taala. Wa kana taqulu ma ra'aitu asiran qittun khairan min Khubayb. Jadi perempuan tu kata, wanita tersebut pula kata, aku tak pernah lagi tengok tawanan yang macam ni. Maksudnya kalau biasa, kalau kita ditawan, dapat peluang, tiba dapat peluang untuk kita gantikan diri kita dengan orang lain, dan benda tu perkara tersebut adalah perkara yang disayang oleh musuh, patutnya ambil peluang tersebut kan. Tapi nak kata Islam ni mengajar berkaitan dengan kasih sayang. Tak ada ni tiba-tiba Khubayb ni minta, okey aku nak bunuh budak ni, ganti dengan diri aku, kau kena lepaskan aku. Khubayb tak buat benda tu. Cuma budak tu duduk atas riba dia kejap, main sekejap, lepas tu dia lepaskan budak tersebut. Nak kata baguslah ajaran rahmahnya ataupun kasih sayangnya ajaran agama Islam kan. Seterusnya, laqad ra'aituhu ya'kulu min qitfu 'inab wa ma bi Makkah yawma idzin samrah wa innahu lamausik bil hadid. Satu lagi karamah yang diberikan kepada Khubayb ni, orang yang menjaga Khubayb ataupun yang menjaga Khubayb ni, dia nampak Khubayb ni makan inab. Inab ni apa? Anggur lah kan kat sini. Anggur kan. Dia nampak Khubayb ni makan inab. Lepas tu dia pelik, macam mana Khubayb ni boleh makan inab kan? Dekat Mekah time tu bukan musim inab lah. Kalau musim inab kan musim panas kan. Mungkin time tu musim sejuk lah kot. Lepas tu dia pelik, macam mana Khubayb boleh makan inab ni, dan macam mana dia makan sedangkan kaki dan tangan dia ketika itu diikat. Macam mana kan? Itu adalah salah satu karamah yang Allah berikan kepada inilah orang-orang soleh ataupun orang-orang yang Allah pilih kan. Dan kalau karamah ni adalah satu benda ataupun satu perkara yang sebenarnya orang tersebut tak tahu pun itu adalah satu karamah yang Allah kurniakan. Kalau kita contohnya kata, aku dapat karamah ni, itu bukan karamah dia tu. Okey.
Itu karomah, itu nanti akan dibincangkan lagi panjang dekat nanti nak ibar wa'izat. Okey, dan sebelum hari kematiannya, kalau dalam buku sirah lain disebut 6 hari ditahan. Okey, kalau dalam buku ni tidak disebutlah berapa hari. Dan hari kematian ataupun hari nak dibunuhnya Khubayb ni, dia minta faqala da'uni usalli raka'atain. Dia kata boleh ke biarkan aku untuk solat 2 rakaat. Mungkin nak solat sunat taubat ke. Okey, so diberilah solat 2 rakaat kepada Khubayb. Summa insarafa ilaihim faqala laula an taraw anna ma bi juz'un min al-maut la zadat. Okey, Khubayb kata apa? Okey, lepas dah solat 2 rakaat tu, Khubayb kata kalau contohnya lah aku diberi peluang lagi untuk solat 2 rakaat, nescaya aku akan solat. Sebab dia Khubayb rasa solat 2 rakaat yang dibuat sebelum ditahu kematian dia bila adalah solat yang sangat lazat maksudnya sangat khusyuk, rasa seronok dia nak solat. Tapi dia cuma cakap cuma Khubayb ni dapat solat 2 rakaat sahajalah sebelum dihukum mati. Dan Khubayb ni adalah orang pertama fakana awal man sunna raka'atain qabla al-qitlun. Dia adalah orang pertama yang buat sunnah solat 2 rakaat sebelum kematian, dan benda tu dah diamalkan, maksudnya dah dibuat oleh orang-orang yang lain selepasnya. Kalau kita tengok, kalau macam contoh kalau dekat Malaysia atau dekat mana-mana, contoh kita tahu ada hukuman gantung yang dekat Malaysia kan. Dia tahu kan dia akan digantung kan, dan biasa ramailah orang-orang yang ataupun mereka ni yang sebelum digantung mereka akan solat 2 rakaat, minta untuk solat 2 rakaat. Dan itu adalah satu orang kata solat yang dirasakan solat yang sangat khusyuk, sebab dia tahu dia akan mati pada ketika itu. Maksudnya lepas pada ni dia akan mati. Dan ini perkara pertama yang dilakukan oleh Khubayb dan dilakukan oleh orang-orang selepasnya. Dan benda ni boleh diikutlah. Okey, itu berkaitan dengan Khubayb, macam mana kematian Khubayb. Okey, seterusnya perenggan seterusnya, summa qala ilaihi Uqbah bin al-Haris faqatalahu wa bu'isat Quraisy ila Asim liyatu bi syai'in min jasadihi. Okey, Khubayb ni telah dibunuh oleh siapa? Oleh Uqbah bin al-Haris. Okey, lepas dah solat 2 rakaat, Uqbah al-Haris ni membunuh Khubayb. Okey, wa ba'asat Quraisy ila Asim liyatu bi syai'in min jasadihi. Okey, seterusnya ni dah habis dah cerita berkaitan dengan Khubayb. Okey, sekarang cerita berkaitan dengan Asim. Asim ni siapa? Asim ni tadi yang macam anda bagi tahu, Asim ni adalah ketua rombongan yang nak ke ni lah sebenarnya, yang nak ke kabilah Udal dan juga Qarah, tapi telah dibunuh kan. Jadi orang Quraisy ni dia biasa orang Quraisy dia akan minta orang musyrikin untuk bawa salah satu jasad daripada orang yang dibunuh. Jadi orang Quraisy ni minta jasad sebahagian daripada jasad Asim. Maksudnya tahu ini Asim, kiranya Asim telah dibunuh, contoh buat kepala ke. Okey, kita tahu yang Asim tu telah dibunuh kan. Wa kana Asim qatala aziman min uzamaihim yaum Badar fa ba'atha Allah. Sebab Asim ni adalah seorang yang membunuh ketua orang-orang musyrikin dekat perang Badar. So diorang nak tengok okey Asim dah dibunuh, macam diorang macam balas dendam kan. Seterusnya fa ba'atha Allahu alaihi mislul muzillah min ad-dabar. Tapi Allah ni nak bantu, maksudnya Allah ni nak tolong, nak lindungi jenazah ataupun jasad Asim ni. Allah datangkan apa? Muzillah minad dabar, iaitu Allah datangkan tebuan. Ada yang kata ni tebuan, ada yang kata lalat yang besar-besar tu. Sehingga kan orang musyrikin ni tak dapat nak ambil jasad ataupun jasad Asim ni, sebab dia dikerumuni oleh lalat ataupun tebuan tersebut. Jadi akhirnya mereka tidak ambil lah jasad Asim untuk dibawa ke Mekah untuk ditunjukkan kepada musyrikin Quraisy. Jadi jasad Asim telah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu berkaitan dengan Asim. Okey, seterusnya kita masuk balik perenggan bawah. Wazad at-Tabari faruya an Abi Quraib qala haddatsana Ja'far qala wa akhbirna Ja'far bin Amr bin Umayyah an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wahdahu ainan ila Quraisy. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hantar seorang ainan. Ainan ni ada seorang pengintai ataupun spy lah ke Quraisy. Nak tengok apa yang berlaku sebenarnya. Nak suruh perhatikan apa yang berlaku kepada Khubayb dan juga Zaid. Jadi
Bila pengintip ni sampai dan dia tahu Khubayb ni telah mati ataupun matilah, telah mati dibunuh oleh Uqbah tadi, dia nampak jenazah Khubayb. Bila dia nampak jenazah Khubayb dah diikat, si pengintip ni dia tolak jenazah tersebut, macam tolak ke bawah lah, tolak jenazah tersebut. Faja'at ila khushbah Khubayb wa ana atakhawafu an uyun. Faraqitu fiha fahallalat Khubayban. Dia tolak sikit jenazah tersebut, macam jatuh ke bawah, macam dia nak tarik jenazah tersebut lah, maksudnya nak ambil jenazah Khubayb tu. Cuma sebab ada orang, jadi dia tolak dulu jenazah tersebut. Okey, bila dia tolak, dia pandang sekeliling balik. Bila dia pandang, dia nak tengok balik jenazah Khubayb tu, tiba-tiba jenazah tersebut dah hilang, dah tak ada. Nak kata jenazah Khubayb tu, kalau baca buku fiqh sirah ni, kata sampai sekarang tak jumpa jenazah tersebut kat mana. Mungkin Allah dah lindungi ataupun Allah dah simpan jenazah Khubayb tersebut. Jadinya orang musyrik pun tak tahu jenazah tersebut kat mana, dan sahabat tu pun tak tahu jenazah tersebut kat mana. Jadi Allah telah melindungi, cara Allah melindungi jenazah Khubayb tu. Okey, itu berkaitan dengan Khubayb. Dan seterusnya tadi ada seorang lagi nak cakap yang syahid, iaitu Zaid. Okey, Zaid pula qala Ibnu Ishaq. Okey, Ibnu Ishaq kata apa? Wa amma Zaid fabta'ahu Safwan bin Umayyah. Okey, Zaid pula dibeli oleh siapa? Dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Okey, Safwan bin Umayyah beli Zaid ni. Falamma kharaju bihi minal haram liyaqtuluhu. Okey, dia beli, tujuan dia membeli Zaid ni adalah untuk membunuh Zaid tersebut lah. Okey, dia beli Zaid dan untuk membunuh Zaid tersebut. Tapi sebelum bunuh, Safwan bin Umayyah ni ataupun Abu Sufyan ni, dia tanya, Zaid, nak tak tukar tempat kau ni dengan tempat Rasulullah? Maksudnya tukar kau ni dengan Rasulullah. So jadi nanti aku bunuh Rasulullah, aku lepaskan kau. Macam tu dia cakap dekat Zaid. Lepas tu Zaid kata apa? Qala wallahi ma ahabba anna Muhammad al-an fi makanihi allazi huwa fihi tasibuhu syauqatan tuaddihi wa anni jalisun fi ahli. Faqala Abu Sufyan ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Zaid kata apa? Aku tak akan sesekali menukarkan tempat aku dengan tempat Rasulullah SAW. Maksudnya para sahabat ni, mereka sangguplah mati, sanggup syahid demi mempertahankan Islam dan juga demi mempertahankan Rasulullah SAW kan. Dan Abu Sufyan ni kata apa? Aku tak pernah lah nampak manusia macam ni. Maksudnya sanggup korbankan diri sendiri semata-mata untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW kan. Itulah pengorbanan para sahabat kan. Kalau dalam perang sebelum ni kita tengok perang Uhud, macam mana para sahabat ni sanggup syahid ataupun sanggup dibunuh kan, sanggup diserang, tapi Nabi SAW ni tidak dijaga ataupun dilindungi kan. Kau tengok dalam satu hadis kan, berkaitan dengan halawatul iman, macam mana kita nak dapat 3 halawatul iman ataupun 3 kemanisan iman kan. Dalam hadis tersebut kata apa? Mestilah kita cinta kepada Allah dan juga Rasul melebihi kita cinta kepada orang lain. Macam tu kita cinta kepada mak ayah kita, tapi yang paling utama kita kena cinta Allah dan juga Rasul dulu. Sebab apa? Sebab Allah ni menurunkan wahyu, dan Rasulullah ni adalah orang yang menyampaikan wahyu kan, dan adalah insan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Taala kepada manusia kan, yang mana Rasulullah ni adalah orang yang maksum, tidak melakukan kesalahan, kalau tidak melakukan sebarang kesalahan ataupun dosa, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, itu berkaitan dengan Yaum Ar-Raji'. Jadi kesimpulan untuk Yaum Ar-Raji' ni, Nabi Muhammad SAW mengutuskan beberapa orang sahabat, 6 orang sahabat kalau diceritakan dalam buku ni, dan akhirnya mereka syahid di tengah jalan. Mereka dihantar sebab apa? Sebab untuk mengajarkan, sebenarnya untuk menjadi guru lah kepada kabilah Udhar dan juga Qurah. Tapi tidak sampai hajat tersebut, mereka syahid di tengah perjalanan. Okey, itu berkaitan dengan Yaumur Raji'. Yaumur Raji' 6 orang ataupun 10 orang sahabat. Adapun kita akan masuk seterusnya, Saniyan Bi'ru Ma'unah, iaitu Telaga Ma'unah. Kali ini lagi dahsyat. Lagi dahsyat sehingga kan orang kata peristiwa yang berlaku untuk Bi'ru Ma'unah ni, dia macam lagi dahsyat apa yang berlaku dekat perang Uhud dan juga perang Badar. Okey, kita tengoklah dulu. Okey. Qadama Amir bin Malik al-masyhur bilaqab mula'ibul al-asinnah. Okey, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Amir bin Malik ni berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Amir bin Malik ni masyhur dengan laqab ataupun dengan gelaran apa, mula'ibul al-asinnah, iaitu jago pedang.
Okey, fa'arada alaihi al-Islam walakinahu lam yusallimu wa lam yazhar tajannuban 'anil Islam. Rasulullah ni menerangkan ataupun menyampaikan yang berkaitan dengan Islam. Tapi Amir bin Malik ni tidak tertariklah ataupun tidak minatlah berkaitan dengan Islam. Cumanya Amir bin Malik ni tidak menolak. Maksudnya tidaklah macam oh aku tak nak Islam, lepas tu marah-marah Rasulullah, tak. Cuma dia kata aku belum bersedia lagi untuk masuk Islam, macam tu. Bal qala ya Muhammad law ba'athat rijalan min ashabika ila ahli Najd fad'uhum ila amraka. Okey, dia kata, wahai Rasulullah, apa kata kau hantar beberapa orang sahabat kepada Bani Najd untuk mengajarkan berkaitan dengan Islam kepada mereka. Macam tu. Lepas tu Rasulullah kata apa? Inni akhsha alaihim ahli Najd. Rasulullah takut sebab apa yang berlaku dekat peristiwa Yaumul Raji' itu takut berulang kembali. Maksudnya berlaku sekali lagi lah perkara tersebut. Tiba-tiba hilang guru-guru ataupun orang-orang yang faqih berkaitan dengan agama. Lepas tu Amir bin Malik kata apa? Jangan risau. Kata, ana lahum jar. Aku akan jadi penjamin mereka. Maksud aku akan jaga mereka. Macam tu. Jadi bila Amir bin Raji' kata macam tu, Rasulullah pun menghantarlah 70 orang sahabat. 70 orang sahabat daripada orang-orang yang terpilih lah, orang-orang yang faqih berkaitan dengan agama, orang yang tahu berkaitan dengan Al-Quran dan juga hukum hakam berkaitan dengan agama. So Rasulullah menghantar 70 orang sahabat tersebut. Okey, 70 orang sahabat dihantar ke tempat Ahli Najd tadi. Okey, bila perjalanan mereka ke sana daripada Madinah nak menuju ke tempat Bani Najd tadi, fasaru hatta nazalu bi bi'run ma'unah. Okey, mereka berjalan dan hinggalah mereka sampai ke bi'run ma'unah, iaitu telaga Ma'unah. Mereka sampai dekat dengan telaga Ma'unah. Okey, bila sampai kat situ mereka berhenti kejap. Berhenti dekat telaga Ma'unah tersebut. Falamma nazaluha ba'asu ahaduhum Hiram bin Mulhan. Okey. Biasanya kalau nak sampai ke satu tempat ataupun nak pergi ke satu tempat, ke satu kawasan yang mana mereka ni bukan beragama Islam, mereka akan mengirim salah seorang sahabat ataupun utusan untuk berbincang ataupun untuk berbincang dengan pembesar kat sana. Jadi Hiram bin Mulhan, salah seorang sahabat, telah diutus oleh orang-orang Islam untuk berjumpa dengan ketua kabilah mereka, iaitu Amir bin Tufail. Okey, falamma atahu lam yanzur fi kitabihi. Okey. Mereka hantar Hiram bin Mulhan ni dengan surat. Okey, surat yang telah ditulis oleh Rasulullah SAW lah, bahawasanya Rasulullah SAW ni mengutus 70 orang sahabat untuk mengajarkan agama Islam. Okey. Jadi Hiram bin Mulhan ni bawa surat tersebut nak bagi kepada Amir bin Tufail, bukan Amir bin Malik sebab tadi yang pertama adalah Amir bin Malik, yang kedua ni adalah Amir bin Tufail. Okey, bila dah sampai surat tersebut, Amir bin Tufail ni dia tak baca pun surat tersebut. Dia terus bunuh Hiram. Okay, kalau ikut apa yang panggil undang-undang ataupun undang-undang pada masa tersebut, pengutus-pengutus ni tidak boleh dibunuh. Sebab itu adalah cara politik mereka kan. Sebab pengutus-pengutus ni sepatutnya tak boleh dibunuh. Mereka hanyalah utusan yang akan bawa surat ataupun pesanan daripada ketua daripada satu kumpulan kepada kumpulan yang lain. Sepatutnya mereka tidak dibunuh. Tapi Amir bin Tufail ni membunuh Hiram. Bila Hiram sampai Amir ni terus tikam Hiram sehingga kan tersembur darah ke muka Hiram. Okay. Anna Hiram bin Mulhan lima tu'ina wa antadaha ad-dam fi wajhihi. Jadi darah tu tersembur ke muka dan akhirnya Hiram ni syahid, meninggal kan. Okey. Seterusnya perenggan summa istarakha Amir bin Tufail Bani Amir yasta'dihim ala baqiyatud du'a fa abau an yajibahu. Jadi Amir bin Tufail ni diminta kaumnya ataupun Bani Amir lah diminta. Okey, Bani Amir je kita sama-sama pergi bunuh 70 orang sahabat lagi. Tapi Bani Amir ni menolak permintaan tersebut. Dia kata kami tak nak buat perkara tersebut sebab kita dah berjanji ataupun kita dah buat perjanjian dengan Rasulullah SAW. So kita tak boleh membunuh secara suka-suka je sebab nanti akan diserang balik oleh umat Islam kan. Jadi Bani Amir ni tidak menerima tawaran
yang dibuat oleh Amir bin Tufail. Jadi bila tak diterima, Amir bin Tufail ni bertanya kepada kabilah lain. Itu siapa? Kabilah Salim bin Usiyah, Wara'an wa Zakwan. Dan mereka menerima tawaran tersebut. Iaitu mereka nak keluar untuk membunuh 70 orang sahabat lagi, 70 sahabat lagi. Jadi Sulaim dan juga Zakwan, Bani kabilah Sulaim min Usiyah, Wara'an wa Zakwan ni, mereka keluar untuk membunuh baki lagi para sahabat. Baki lagi, jadi 69 orang lagi lah. 69 orang lagi mereka bunuh. Okey, seterusnya, wa kana fi sarhin du'at isnani lam yashhadan hazil mawqi'a ala ghadirah. Tapi semasa pembunuhan tersebut sebenarnya ada dua orang sahabat yang tidak menyertai pembunuhan tersebut. Mungkin mereka pergi tempat lain dulu lah. Bila mereka dah kembali ke tempat sahabat-sahabat mereka dah tengok mayat-mayat bergelimpangan. Cuma kuda je berdiri tegak kat situ nak tunggu tuannya lah. Macam tu. Jadi mereka dua orang ni antaranya adalah Amru bin Umayyah Al-Dhamri. Ahaduhuma Amru bin Umayyah Al-Dhamri. Walam ya'rifu an-naba'an illa fi ma ba'. Okay, mereka tak tahu sehinggalah mereka sampai ke tempat tersebut. Dia tengok okey, semua sahabat-sahabat mereka telah meninggal. Jadi mereka cuba mempertahankan diri. Maksudnya mereka cuba mempertahankan diri, cuba lawan. Cuma seorang syahid, seorang daripada sahabat tersebut syahid. Cuma tidak dinyatakanlah namanya. Adapun Amru bin Umayyah ni, dia sempat melarikan diri. So Amru bin Umayyah ni larikan diri. Dalam perjalanan larikan diri itu nak kembali ke Mekah, Amru ni berjumpa dengan dua orang lelaki daripada musyrikin Quraisy. Dan Amru ni dia bersangka dua orang lelaki ni adalah orang yang bersepakat sekali untuk membunuh dia lah. Jadi tanpa fikir panjang, Amru ni terus bunuh lagi dua orang sahabat tersebut. Sebenarnya bukan sahabat lah, dua orang musyrikin Quraisy tersebut. Dan dia tak tahu pun sebenarnya orang musyrikin Quraisy tersebut tak tahu apa-apa pun. Dan dua orang tersebut adalah daripada Bani Kilab yang tak ada apa-apa persepakatan lah untuk membunuh ke apa-apa. Okay. Jadi bila mana sampai kepada Rasulullah SAW, Amru ni cerita dekat Rasulullah SAW apa yang berlaku. Sahabat-sahabat telah dibunuh, dan dikata dia telah membunuh dua orang musyrikin Quraisy. Dan bila diselidik balik, Rasulullah selidik, rupanya dua orang musyrikin Quraisy ni adalah Bani Kilab. Jadi Rasulullah kata, okey, tak apalah, untuk dua orang ni kita akan minta diat ataupun kutip diat untuk dibayar baliklah kepada Bani Kilab tersebut disebabkan kematian dua orang tersebut. Okey. Dan wa ta'assara, peringatan bawah sekali, wa ta'assara Nabi sallallahu alaihi wasallam li muqtal haula'i du'a as-salihin. Nabi ni sangat terkesan dengan kematian ataupun syahidnya para sahabat, sebab Nabi hantar 70 orang. Kalau sebelum ni Nabi hantar 6 orang kan, 6 orang yang fakir berkaitan dengan agama. Tiba-tiba telah syahid, telah dibunuh secara mengejut oleh orang musyrikin. Dan ni 70 orang pun tinggal seorang je yang selamat. Jadi 69 orang telah meninggal ataupun telah syahid di medan sebelum dalam perjalanan nak sampai ke ahli Najd tu. Mereka telah dibunuh kan. Orang-orang yang fakir berkaitan dengan agama, orang-orang yang faham, orang-orang yang fakir berkaitan dengan Al-Quran. Jadi Nabi sangat-sangat terkesan dengan perkara tersebut. Wa ta'assara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan bila Nabi terkesan, Nabi buat apa? Wa baqiya syahran yuqnatu fi salati subuh. Nabi ni buat apa? Selama sebulan Nabi baca doa kunut. Selama sebulan Nabi baca doa kunut. Selepas subuh Nabi baca doa kunut subuh dan juga kunut nazilah. Sehingga kan mereka kabilah Sulaim, Ra'an, Zakwan ni, mereka rasa kesempitan. Mereka rasa maksudnya Allah turunkan azab kepada mereka, sehingga kan mereka berjumpa dengan Rasulullah dan kata, Rasulullah tolong stop. Maksudnya jangan baca lagi kunut nazilah, sebab mereka rasa kesusahan. Time tu dekat tempat mereka ada kemarau dan banyak perkara-perkara buruk yang berlaku lah kepada kabilah-kabilah tersebut. Nak kata doa ataupun kunut nazilah ni sangat penting lah. Kalau kita boleh amalkan, kita amalkan berkaitan dengan kunut nazilah kan. Walaupun kita sebenarnya diserang secara
secara ideologi. Ada pun orang-orang dekat Palestin dan juga Gaza diserang secara fizikal. Jadi kalau boleh kita bacalah kunut nazilah yang setiap hari. Kalau tak setiap solat, lepas solat subuh boleh baca kunut nazilah untuk sama-samalah Allah menghantar ataupun memberi bala kepada orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kafir lah. Okey, itu dua peristiwa. Dua peristiwa yang berlaku selepas perang Uhud. Yang mana peristiwa ini memberi kesan yang sangat besar kepada umat Islam dan juga terutamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang pertama berkaitan dengan Yaumur Raji'. Yang peristiwa kedua berkaitan dengan Bi'r Ma'unah yang telah terbunuh 69 orang sahabat dan seorang terselamat. Okey, kita masuk sedikit, kita ambil sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni, daripada kisah Yaumur Raji' dan juga Bi'r Ma'unah, itu tragedi Telaga Ma'unah. Yang pertama, al-ibar wal-izat fi hataini al-hadisataini al-mu'sarataini dilalat hamah najmiluha fi ma yali. Awalan, yang pertama, تدل كل من حادثة الرجع وبئر المعونة على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولية الدعوة إلى الإسلام وتبصير الناس بحقيقته وأحكامه. Yang pertama berkaitan dengan tanggungjawab dakwah ni adalah satu kewajipan kepada umat Islam. Poinnya berkaitan dengan dakwah. Dakwah ni adalah bukannya hanya tanggungjawab kepada para rasul, kepada para nabi ataupun sahabat-sahabat yang masyhur, tapi tanggungjawabnya kepada orang Islam. Macam mana nak sampaikan dakwah? Dakwah ni tak semestinya kita sampaikan secara lisan. Jadi kita boleh sampaikan melalui perbuatan ataupun kita punya amalan kita. Dan dakwah ni sebenarnya paling suka adalah berkaitan dakwah kita kepada ahli keluarga kita sendiri kan. Sebab orang-orang yang kita rapat ni, kalau kita nak tegur berkaitan dengan perkara-perkara kemungkaran tu adalah satu benda yang susah lah, sebab dia akan merenggangkan hubungan antara keluarga lah. Tapi sebenarnya yang paling penting, yang paling utama adalah berkaitan dengan akidah kita. Maksudnya berkaitan dengan Islam, macam mana kita nak jaga Islam tersebut kan. Macam mana dalam satu kisah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kan berperang bersama Rasulullah, maksud mempertahankan Islam. Ada pun anaknya, seorang anak lelakinya yang tidak masuk agama Islam, dia berperang, maksudnya dia adalah dalam tentera musyrikin, Abu Bakar dalam tentera muslimin. Nak bertempur ni, ayah dengan anak nak bertempur sama-sama. Bila mana berlaku pertempuran, dah selesai pertempuran ke Perang Badar tak silap. Perang Badar, Islam menang kan? Jadi tawanan ramai. Antara tawanan tersebut adalah anak Sayyidina Abu Bakar. Jadi para sahabat ni kata, Abu Bakar ni anak Abu Bakar kan. Lepas tu Abu Bakar pergilah dekat anak dia. Dia kata kat ayahnya, dia kata, sebenarnya aku nampak ayah masa perang, masa tengah perang. Tapi dia buat apa? Dia lari. Dia takut lah dengan ayah dia. Dia takut nak bertemu dengan ayah dia. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar kata, lah, kenapa lari? Lepas tu Sayyidina Abu Bakar kata, kalau lah dia nampak anaknya time tu, cuma dia tak nampak time perang tu kan. Kalau dia nampak saya, dia kata, aku dah bunuh dah kau kalau aku nampak kau. Maksudnya dia kata ikatan akidah tu sebenarnya ikatan yang paling kuat. Ikatan berkaitan dengan darah daging tu adalah yang kedua, tapi akidah adalah ikatan paling utama. Jadi sebenarnya tak ada beza antara kita dengan orang lain, dengan maksudnya orang Cina ke Cina Muslim ke, tak ada beza. Beza kita adalah berkaitan dengan akidah kita kan. Sebab tu kita kata, ada sebuah nasyid kata kan, iman ni tak dapat diwarisi kan. Boleh jadi ayahnya adalah orang yang soleh tapi anaknya sebaliknya. Benda tu sebenarnya dah ada dalam kisah-kisah ataupun dalam sejarah-sejarah, dalam sirah-sirah Nabi. Bagaimana Nabi Nuh, banyak lagi Nabi-Nabi lain, Nabi Nuh, ini Sayyidina Abu Bakar sendiri, banyaklah. Maksudnya iman tu tidak dapat diwarisi. Dan benda tu Allah dah sebut dah dalam Al-Quran. Hidayah ni Allah akan bagi kepada orang-orang yang, maksudnya orang-orang yang terpilih lah, macam tu. Jadi nak sampai ke dakwah ni perlukan kekuatan lah, macam tu. Okey, yang pertama ni berkaitan dengan tanggungjawab dakwah ni adalah tanggungjawab umat Islam bersama. Okey, anda tak bacalah huraian bawahnya. Okey, kita terus ambil nombor 2. Sanian, kunna fil qism al-awwal min hadzal kitab. Okey. Innahu la yajuzu lil muslim al-maqamu fi darul kufri aw al-harbi. Okey.
Yang kedua ni berkaitan dengan tak harus kepada orang Muslim ni untuk buat rumah ataupun tinggal di negara orang kafir. Orang kafir yang diperangi lah macam tu. Kalau zaman mula-mula naik Islam kan tak banyak negara-negara ataupun negeri-negeri daerah-daerah yang menerima Islam. Jadi banyak negeri-negeri kafir. Jadi tak harus kita untuk tinggal di tempat tersebut sebab dia akan bagi ancaman kepada orang-orang Islam. Adapun kalau memang kalau memang betul-betul nak tinggal, dia kena menjalankan tanggungjawab dakwah, dan benda tu adalah satu benda yang berat lah. Cuma kalau zaman kita sekarang, Islam tu adalah satu, maksudnya boleh diamalkan. Kalau contoh kita duduk Amerika pun kita boleh amalkan, cuma cara ataupun perspektif orang sekeliling tu akan jadi lain lah. Cuma tanggungjawab tentang dakwah itu memang akan jadi tanggungjawab umat Islam untuk sampaikan. Jadi sebab itulah tidak diharuskan, kecuali memang betul-betul nak tinggal dan dia betul-betul nak jalankan dakwah. Itu boleh buat perkara tersebut. Okay, ini lebih nampak untuk zaman sebelum ataupun zaman permulaan Islam lah, sebab negara-negara kafir sangat kuatlah pada ketika itu. Okay, yang ketiga, salisan Iza tajawazna ma tantawi alaihi kullu min hadasati arja' wa bi'r ma'unah min dilala wadih ala mada ma kanat tufidu bihi afidatul musyrikin min ghilli wa hiqdun 'alal mu'minin. Okay, yang ketiga berkaitan dengan sifat orang kafir ni ataupun sifat orang kafir ni, mereka ni selalu dengki dan juga berdendam dengan orang-orang Islam. Mereka dengki, dendam. Bila kalah, mereka akan tanamkan satu dendam dan bina satu perancangan untuk mengusir umat Islam. Macam perang yang berlaku, perang Uhud. Perang Uhud, bila mereka kalah dalam perang Badar, mereka buat satu perancangan untuk balas dendam balik kepada umat Islam. Okey, itu memang sifat kepada orang kafir. Cuma Islam tidak bersifat seperti itu. Sebagaimana kita tengok contoh tadilah, contoh Khubayb. Macam mana Khubayb ni patutnya, kalau contohnya Islam ada sifat tersebut, dendam, Khubayb ni dah boleh bunuh budak tersebut. Tapi Khubayb tidak buat perkara tersebut sebab perkara tersebut tidak diajar oleh Islam. Islam mengajar berkaitan dengan kecintaan ataupun rahmah kita kepada orang sekeliling. Walaupun kita bermusuhan dengan orang tersebut, maksudnya dengan keluarga tersebut, kita tak boleh lah maksudnya bunuh secara tiba-tiba. Contoh tak ada salah pun budak tu, tiba-tiba kita nak bunuh, tak boleh lah. Itu apa yang diajarkan oleh Islam. Adapun kalau orang kafir, mereka buat je sebab mereka nak balas dendam lah. Cuma nak tengok keseronokan, kalau orang mati tak ada, orang mati depan mata mereka, itu ada satu benda ataupun satu keseronokan. Macam mana yang dilakukan oleh Israel sekarang, budak-budak kecil dekat Gaza dibunuh, tak berhati perut langsung kan, dibunuh, diseksa dan sebagainya. Padahal mereka hanyalah budak kecil yang tak ada kuasa, tak ada senjata. Senjatanya apa? Batu-batu kecil je, tapi mereka takut sangat. Okey, itu berkaitan yang kedua, berkaitan dengan tarbiyah yang diajarkan oleh Islam kepada umat Islam sendiri, supaya sama-sama jadi orang yang berkasih sayang antara makhluk. Okey, yang ketiga, yang keempat, rabi'an. Kita ambil yang kelima, khamisan. Iza ta'ammalna fi jawab Zaid bin Dathah li Abi Sufyan qubay qataluhu alimna mada mahabbah allati kanat tantawi 'alaiha afida as-sahabah li rasulihim. Yang kelima ni berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebenarnya Ana dah sebutlah berkaitan dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Macam mana kita sanggup mempertahankan Rasulullah SAW dalam apa jua keadaan sekalipun. Bila kita buat macam tu, akan jadi satu syafaat lah. Maksudnya Rasulullah akan bagi syafaat kepada orang-orang yang sanggup mempertahankan Islam dan juga sanggup mempertahankan Allah dan juga Rasulnya. Okay, jadi kena letakkan cinta kita yang paling utama adalah kepada Allah dan Rasul, barulah manusia-manusia lain. Okay. Seterusnya yang keenam, sadisan, dalla ma zakarnahu min amru Khubayb ayyamu kana asiran fi Makkah anna kullu ma amkana an yakuna mu'jizat lin nabi ijaza an yakuna karamah li wali. Okey, yang keenam ni berkaitan dengan karamah.
Kalau para Nabi dapat benda-benda yang macam ajaib ataupun benda-benda yang di luar jangkaan, itu adalah satu mukjizat kepada para Nabi. Adapun kalau perkara tersebut berlaku kepada orang soleh ataupun aulia, itu adalah karomah. Salah satu karomah yang Allah berikan. Bagaimana diberikan? Allah berikan kepada Khubayb. Allah bagi Khubayb ni makan anggur kan, dalam keadaan time tu dekat Mekah tak ada buah anggur, macam tu. Itu adalah satu karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Dan akhir sekali yang ke-6. Okey, yang ke-6 ni yang ke-7 sabi'an. Kita tengok ayat Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Okay. Dekat sini biasa kita tengok ayat-ayat berkaitan dengan Allah ni berjual beli dengan orang-orang mukminin. Maksudnya apa? Allah ni bagi tawaran kepada orang-orang mukmin ataupun orang-orang muslim. Kalaulah kita ni sanggup berkorban dari segi harta, dari segi nyawa kita, dari segi tenaga kita, Allah akan bagi ganjaran yang lebih baik, iaitu syurga. Itu adalah tawaran ataupun jual beli Allah kan. Yang mana jual beli ni adalah jual beli yang sangat-sangat berharga ataupun sangat-sangat bernilai. Dan kalau siapa-siapa yang sahut cabaran ataupun yang ambil jual beli ni akan dapat ganjaran di hari akhirat kan. Cuma ni kita kena tengok balik kita punya hati ataupun keikhlasan hati kita buat perkara tersebut. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat perkara-perkara kebaikan. Kita dah buat perkara-perkara kebaikan kan. Kita dah banyak infak, kita dah banyak tolong orang, tapi pengakhirannya sebaliknya. Maksudnya Allah tak nilai pun perkara-perkara tersebut kan. Allah tak bagi pahala pun sebab niat kita ataupun niat kita. Kita kena sentiasa perbaharui tajdid niat yang kata. Tajdid niat ni kena sentiasa ada. So kita kadang-kadang niat kita ni akan jadi lari tiba-tiba disebabkan satu, sebabkan hawa nafsu. Yang kedua disebabkan bisikan syaitan juga. Jadi kita kena sama-sama perbanyakkan niat supaya amalan-amalan yang kita lakukan ni diterima oleh Allah SWT. Sebenarnya Allah tengok yang lebih Allah pandang adalah pengakhiran kita. Macam mana pengakhiran kita kan? Adakah pengakhiran kita ni adalah husnul khatimah ataupun sebaliknya? Kadang-kadang orang-orang yang soleh yang kita tengok sekarang boleh jadi kematian ataupun na'udzubillah kematiannya adalah su'ul khatimah. Maksudnya dalam keadaan time tu Allah gerakkan hati dia untuk melakukan maksiat kan. Dan bila dia melakukan maksiat, Allah tarik nyawanya. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan-golongan tersebut. Dan semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kita tak nyatakan kita tak war-warkan kita punya kebaikan, tapi Allah yang zahirkannya sendiri kan. Perkara tersebut yang terzahir oleh mulut-mulut orang lain kan. Jadi kita tak boleh nak judge ataupun kita tak boleh nak orang ni tak baik, tiba-tiba dia akan mati dalam keadaan tak baik. Tak boleh tengok kita yang mati dalam keadaan dalam keadaan yang tidak baik tersebut. Nauzubillah min zalik. Okey, alhamdulillah kita dah habis untuk tajuk kita berkaitan dengan yang muraji'ah bi ma'unah. Cuma ni kalau nak sambung lagi macam tak cukup cuma ni nanti akan datang kita akan masuk berkaitan dengan tajuk Ijla'u Bani Nadir. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ni menghalau Bani Nadir. Bani Nadir ni siapa? Orang-orang Yahudi. Okey, bagaimana nanti kita tengok kenapa Rasulullah tiba-tiba nak halau Bani Nadir ni, sedangkan mereka ni buat perjanjian dengan Rasulullah, tapi Rasulullah nak halau mereka. Kenapa? Nanti kita tengok seterusnya. Untuk hari ni setakat ni sahajalah kita punya perbincangan. Semoga sama-sama dapat manfaat kan. Kalau berkaitan dengan yang murajaah dengan biru ma'unah ni jaranglah orang kongsikan. Biasa orang akan kongsikan berkaitan dengan perang-perang yang besar. Tapi sebenarnya ini adalah peristiwa ataupun tragedi ni adalah satu benda yang besar jugalah. Jadi bolehlah sama-sama kongsikan dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ataupun buat penulisan ke berkaitan dengan perkara ni. Okay, itu sahaja. Baik dan buruk itu datang daripada Allah SWT. Semoga semua dapat manfaat daripada pemerintah ulang kaji kita pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.